saya, kita kena selalu refresh balik relationship kita. Dalam 1 minggu tu at least ada 1 kali kena ada bersama-sama dengan suami saja. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari buat anda semua penonton TV3. Anda bersama saya Hawa Rizwana Rizwan dalam Wanita hari ini. Hari ini 19 November 2021, hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan ini. Kami harapkan anda mulakan hari anda cukup ceria sekali, dengan cukup tenang sekali, dan pastinya segala doa yang anda panjatkan, doa yang baik-baik dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pasti mungkin kalau hari Jumaat ni kebanyakan daripada kita dah merancang untuk pergi bercuti ataupun tak sabar nak berehat untuk Sabtu Ahad ini. Semoga urusan anda dipermudahkan, dan kalau nak pergi bercuti tu pastikan keadaan rumah dalam keadaan selamat. Jangan lupa untuk tutup suis dan sebagainya, barulah pergi melancong, sebab kita tahu keterujaan apabila nak pergi melancong tu. Okey, baiklah, di Wanita hari ini pastinya hari ini hikayat perkahwinan yang akan kami bawakan kepada anda. Tetapi sebelum kita kongsikan topiknya, ada perkembangan terkini, berita gembira yang ingin kami kongsikan kepada anda. Ini perkembangan tentang kembar yang tertukar sejak 20 tahun lalu. Alhamdulillah sekarang ini mereka sudah pun miliki my card ataupun kad pengenalan baru, ya, seperti yang terpapar di kaca TV. Atirah Iwani Ibni Yanin dan Adriana Iwani Hussein, yang kisah mereka menggemparkan negara apabila seorang daripada mereka tertukar dengan bayi lain 20 tahun yang lalu, dan menerima perkabaran gembira apabila impian membetulkan maklumat pada sijil kelahiran dan kad pengenalan akhirnya terlaksana. Dan difahamkan ada antara mereka yang masih lagi melanjutkan pelajaran dan terpisah daripada keluarga kandung, tapi mereka masih mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Dan alhamdulillah dengan tertukarnya ataupun sudah pun memperbetulkan nama di kad pengenalan, sudah tidak ada lagi kekeliruan dalam kalangan mereka. Dan juga bila nak jelaskan kepada orang lain kenapa muka anda lain dengan adik-beradik yang lain, jadi boleh diceritakan kenapa. Dan diharapkan dengan kisah sebegini yang dikongsikan oleh wartawan bernama membuka mata pelbagai pihak supaya tiada lagi kecuaian seperti ini berlaku. Ini 20 tahun lalu bayi tertukar. Ini satu kisah yang tidak patut kita pandang remeh, ya. Okey, hari ini hari Jumaat, pastinya kita akan bawakan topik berkaitan dengan hikayat perkahwinan. Tetapi sebelum kita kongsikan apa yang bakal kita bincangkan, ayuh kita saksikan perkongsian daripada Fetri Yahya dalam segmen Ilham Sanubari Buletin FM. Ilham Sanubari, Fetri Yahya untuk Wanita hari ini. Nak bincang tentang isu hangatkan cinta selepas perkahwinan. Sememangnya manusia ada fitrah untuk rasa bosan ataupun jemu. Jadi untuk segarkan kembali cinta itu perlu ada kejutan yang manis. Sebagai contoh, tak perlu yang mahal. Kalau anda mungkin bangun pagi, tiba-tiba si suami siapkan sarapan yang begitu indah. Mungkin nasi lemak biasa tetapi ada jambangan mengerus di situ. Ataupun si isteri buka tudung saji, ada surat cinta. Segalanya perlu disegarkan. Dalam hidup ini perlu ada sesuatu yang bersifat dramatik dan juga romantik. Dan ini tidak memerlukan kos yang tinggi, sebaliknya perlukan kejutan yang paling manis. Jadi selain daripada kita kembali bermuhasabah untuk segarkan cinta, perlu ada satu kejutan yang manis untuk membina bahagia yang berpanjangan. Semoga dapat disegarkan kembali dan sangat mentari cinta yang dibina. Ilham Sanubari untuk anda pastinya, Berita FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Ya, terima kasih Fetri Yahya. Memang saya pasti setiap dalam kalangan anda mesti sukakan kejutan, kan? Bila balik rumah ada sejambak bunga ros, ada hadiah. Siapa yang tak suka? Okey, sebelum itu ingin saya kongsikan kepada anda, selain daripada mendengar di radio, anda juga boleh dengarkan Buletin FM melalui aplikasi Audio Plus. Anda boleh dengarkan secara langsung. Anda boleh muat turun di Google Play Store dan juga App Store. Okey, seperti yang dikongsikan oleh Fetri Yahya sebentar tadi, itu antara cara untuk
menghangatkan kembali rasa cinta selepas berkahwin. Dan hari ini kita nak tumpuan bukan saja dalam kalangan anda yang sudah pun berumah tangga, yang bujang, yang belum berkahwin, yang bakal berkahwin pun sama-sama kita perlu ikuti topik pada hari ini sebab kita nak pelajari bagaimana mereka yang sudah pun berumah tangga sentiasa memberi rasa kasih sayang antara satu sama lain supaya tiada lagi rasa bosan, supaya sentiasa ingatkan antara satu sama lain, saya ada untuk awak dan awak juga ada untuk saya. Dan pastikan anda ikuti kami selama lebih kurang 1 jam dan anda juga boleh saksikan kami melalui Facebook Live di WHI TV3. Boleh komen di situ dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di Instagram WHI TV3. Teruskan bersama kami di WHI. Kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Jaga mata, jaga hati, jangan cari lain lagi. Sumpah, sapu cinta untuk kau. Satu sampai kau pulang, jangan dengar yang dorong. Hai Cik Adi, manis jelita. Biasa saja. What is your name? Itu rahasia. Where you stay? Rumah Honda. Bolehkah abang Boleh apanya abang? walk together? Oh itu bah. Dan segala kenangan menyatu dalam waktu yang berjalan. Dan aku kini Hello. Keluar sekarang. We are waiting for you. Keluar lagi. Cepat. Pakailah. Cepat apa-apa. Ya. Ya, Assalamualaikum. Yang pasti pada hari ini hari Jumaat, topik kita adalah hikayat perkahwinan. Kita tidak boleh membiarkan Hawa Rizwana keseorangan kerana Tak boleh. dia memerlukan seseorang yang memang sudah berpengalaman berkahwin. Mestilah untuk kena topik ada kita Fahrin pada hari Ahmad ini. di sini. Ya. Sunyi sepi saya kalau tak ada Fahrin. Okey, Hawa, tadi Ya, kita saya. tengok sebenarnya TikTok yang kita kongsikan tadi. Ada perkaitannya juga dengan topik kita pada hari ini iaitu menghangatkan hubungan selepas berkahwin. Betul tak? Betul. Kalau kita tengok video tadi tu macam-macam kejutan yang dilakukan. Ada yang surprise kepada isterinya setelah dah lama tak berjumpa. Ada kejutan yang nak menakutkan isteri dia. Ada macam-macam cara. Adakah Farin, Ya. kalau nak menghangatkan lagi rasa cinta lepas berkahwin ni kejutan semata-mata? Tak semestinya. Contoh Ya. macam saya hari ni kita tengah kelihatan belajar ni. seperti seorang pengantin baru. Orang kata nak menghangatkan hubungan perkahwinan tu kena sentiasa kelihatan segak kan. Jadi hari ni saya rasa macam pengantin pun ada juga. Ya. Pasal kalau isteri saya tengok ni mesti dia kata, nak pergi nikah lagi ke? Tak, saya kata saya nak ambil hati awak. Dengan tu nampak? Kak Elina. Okey, dan pastinya pada hari ini kita nak pelajari daripada tetamu-tetamu kita. Antaranya ialah Puan Suzana Ghazali, iaitu seorang perunding psikologi keluarga dan guaman syari'i. Hello, Assalamualaikum Puan Suzana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan bersama-sama dengan kita juga adalah Puan Adila Idris dan juga Nizam Laksmana. Apa khabar semua tetamu kita hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat. Wah, Kak Adila macam ada dekat taman itu Itulah dia. Taman dalam rumah. Okey. Baik, hari ini hikayat perkahwinan kalau kita lihatlah kita nak cuba memberikan inspirasi tentang menghangatkan cinta selepas kahwin. Tapi sebelum kita nak katakan tentang keperluan untuk menghangatkan cinta selepas kahwin tu, kita nak tanya dululah pada Puan Suzana sebagai perunding psikologi keluarga. Selalunya, lazimnya
apa sebenarnya yang menjadikan sesebuah hubungan perkahwinan itu bila lepas kahwin, lepas satu ketika kadang-kadang kita tak nafikan dah lama sangat, dah ada anak dan sebagainya, dia jadi macam dah tak hangat, dia dah tak panas lagi. Selalunya apa yang menjadikan faktor-faktor tu? Baik. Terima kasih Faris, terima kasih Wawa. Okey, baik. Sebenarnya kalau ikutkan pada soalan daripada Faris itu memang menarik sangat sebab ramai sebenarnya pasangan hari ini bukan kata yang baru yang dah lama kahwin Faris tapi yang baru kahwin pun okey. Kadang-kadang ada yang sampai kes dekat saya dalam sebulan kahwin dah rasa lain. Dah rasa tak sama dah dengan sebelum kahwin hatta dengan awal perkahwinan. Okey, kenapa? Okey. Yang berlaku satu, faktor kelalaian tanggungjawab. Okey, mungkin ada pengabaian tanggungjawab di salah satu pihak, mana-manalah, suami ke isteri ke, mungkin juga kalau kata isu suami mengharapkan the best daripada isteri, sama juga isteri mengharapkan the best daripada suami, tapi bila dah kahwin, okey, ada benda yang tak puas hati, jadi benda itu menyebabkan kasih sayang tadi makin lama, makin slow, makin hambar. Okey. Yang kedua, isu besar sebenarnya adalah bab komunikasi. Kadang-kadang ada pasangan yang bab tanggungjawab, okey, suami bagi nafkah, isteri pun bagi layanan yang baik, okey, anak pun ada, tapi bila komunikasi ataupun ruang masa antara pasangan dengan kita, antara suami dengan isteri itu kurang ataupun mungkin hilang. Tambah-tambah dalam hari ni kita ni ada juga isteri yang mengadu dia dah bermadu dengan handphone contohnya. Suami lebih asyik dengan handphone dan kadang-kadang ada isteri kata kalaulah saya berjadi handphone sebab suami ke handphone. Ada juga suami komen yang sama, isteri sebut dengan handphone. Jadi ada kelalaian dalam isu memberikan ruang, memberikan masa kepada pasangan, menyebabkan cinta yang sebelum ini mungkin mekar, makin lama makin hambar. Dan ada juga antara pasangan ini yang kadang-kadang bagi dia, alah dah dapat dah kan, dulu kahwin memanglah sebelum kahwin ada dah apa-apa aktiviti yang nak dibuat sebab nak menunjukkan cinta. Sekarang aku kan sayang kau, aku memang kahwin dengan kau kan, kau memang tak payah risaulah, aku kahwin dengan kau dah, so tak payah nak kalut-kalut lagi dah. So mungkin yang menyebabkan kasih sayang yang sebenarnya panas, sekarang ni makin lama makin dingin. Tapi sebenarnya ramai yang mencari jalan macam mana kita nak hangatkan kembali, betul tak? Betul. Kalau boleh tak nak jadi sejuk, jadi hangat. Okey, kita nak tanya kepada Abang Nizam lah, sebab biasanya kalau wanita ni memang suka dengar kata-kata yang manis, kata-kata romantis. Tadi Puan Suzana pun ada sebutkan tentang komunikasi. Tapi betul ke Farin dan juga Nizam bahawa lelaki ni dia tak tunjuk dia rasa sayang ni melalui kata-kata, lebih kepada aksi ataupun apa yang dilakukan dia tu, more to action lah. Ya ke? Okey, kita tanya Nizam. Silakan. Okey. Banyak kebenarannya sebenarnya. Lelaki ni dia lebih pada aksi. Daripada melahirkan dengan kata-kata ataupun nak bagi tunjukkan dengan sejamak bunga ataupun nak pakai baju sedondor putih, kasut putih, baju seluar putih, jalan tepi pantai. Jadi macam saya sendiri mungkin itu kelemahan mungkin, tetapi bagi saya pula saya menunjukkan rasa kasih sayang itu cara lain. Saya lebih membantu dia di rumah, maknanya saya suka masak, saya akan masak. Okey, dia berbasuh baju. Saya buat benda yang boleh dia meringankan dia. Saya tak tunjukkan yang saya tak cakap I love you hari-hari, tak ada. Saya ni susah sikit nak cakap. Tetapi apa yang saya tunjukkan ialah cara saya beraksi, bermaknanya saya susun barang ke ataupun saya bantu dia kemaskan dia punya bunga ke kan, dan saya suka buat anak-anak makan ke, itu saya meringankan mungkin sedikit daripada bebanan kerja rumah dia. Dan kadang-kadang bawalah berjalan keluar ke, walaupun di kawasan-kawasan dekat, tapi itu je lah yang saya mampu untuk saya buat dan saya harap dia okey begitu. Nampak tak? Maknanya itu daripada seorang lelaki. Betul. Mungkin jadi, bahasa. Betul lah Farin, lelaki lebih kepada aksi. Saya rasa saya perlu bersetuju juga sebenarnya. Tapi itu bahasa lelaki ni memang melalui orang kata perbuatannya. Okey, tapi kita nak menyelamilah hati wanita. Kita nak tanya pada Adila sendirilah. Bagi seorang wanita pula, bagaimana pula dia mencari ataupun menimbulkan semula kehangatan dalam rumah tangga tu. Kalau tadi Nizam caranya begitu, bagi seorang wanita dan Adila sendiri bagaimana agaknya?
Okey, alright. Kalau Abang Nizam kita cara dia begitu ya sebenarnya. Kalau untuk seorang isteri macam saya ni pula ya, biasalah bila anak dah besar-besar, semuanya ada di rumah kan. Yang penting sekali pada saya sentiasa melakukan apa yang dia suka iaitu memasak. Kat rumah orang kata memang hari-hari, especially bila PKP ni kan, memang ada kat rumah je semua, hari-hari masak. Pagi masak, petang masak, malam je kadang-kadang. Kalau malam nak masak, kita kat depan rumah ada kafe, kita pergi makan sama-sama, anak beranak pergi kafe tu. Jadi apa pun kita buat, kita bersama-sama. Sebab kawasan rumah tu pun ada kafe sebagainya. Kalau mak tak masak hari ni, jom kita makan kat kafe. So semua orang akan pergi ke kafe. So suami saya pula jenis suami yang tak ada masalah lah, orang kata dia memang open minded. Macam kalau saya kan memang saya masih menyanyi lagi. Walaupun saya sibuk macam mana pun kadang-kadang dia yang hantar. Kalau dia tahu apa saya ni ada hal, dia akan hantar. Dia sentiasa walau sesibuk mana pun dia cuba untuk orang kata menolong saya bersama dengan saya. Jadi maknanya kita kena saling memahami lah sebab kita dah berapa tahun kahwin kan. Mungkin masa awal-awal mungkin kata masa awal-awal pun memang macam tu juga. Tapi alhamdulillah sekarang pun orang kata dah berumur ni lagi dia sayang amboi. Ini yang best kita nak dengar. Katanya. Tapi kadang-kadang bukan apa. Kan orang selalu cakap sebelum bercinta lain, dah berkahwin jadi lain. Jadi kadang-kadang orang tak faham bahasa-bahasa kecil cinta dan sayang selepas berkahwin sebenarnya. Itulah sebab tu kita sebagai isteri dan juga suami kena mainkan peranan lah. Kalau kita tahu kalau boleh kita kahwin ni bukan nak sekali sahaja. Orang kata maknanya bukan seumur hidup orang kata kalau boleh bersama dengan pasangan kita tu. So kita kenalah buat apa yang patut untuk sentiasa menceriakan keadaan. Adila tadi cakap jangan tersalah cakap Kak tadi. Kahwin hanya sekali tu. Lelaki boleh kahwin lagi tu. Tapi bukan saya dengan Abang Nizam. Okey, sebelum kita teruskan dengan perbincangan kita hari ini, jom kita saksikan pandangan rakan-rakan kita di luar sana tentang macam mana nak menghangatkan perkahwinan ni. Kita saksikan. Pendapat saya macam communication antara pasangan tu memang penting lah. So kalau ada apa-apa benda yang kita tak suka ke apa benda, sebab bila dah lama you kahwin, memang you kena communication tu kena strong. Bagi saya memang communication is the key lah untuk perhubungan yang berpanjangan. Especially kalau pasangan sama-sama bekerja kan, kadang-kadang bila kita balik kita dah letih, penat. Sometimes we tend to be selfish to ourselves lah. Kita rasa okay, you dah semua food semua dah settle semua, okay lah you. Then I have to make my way lah. I need a rest, I need a break kan. Kerana kita spark tu dah hilang. Jadi kita tend to follow the flow, and then mungkin isteri tu akan melakukan rutin yang sama kepada suami. Jadi layanan tu hanya sama je lah setiap hari, dan jadi macam tak ada usaha untuk kita nak lebihkan aktiviti bersama. Macam kalau I rasa macam kena ada spend time sama-sama lah. Kalau dah ada anak tu kena ada, at least kena ada time yang dalam satu minggu tu at least ada satu kali kena ada bersama-sama dengan suami saja. Untuk saya, kita kena selalu refresh balik relationship kita. Sometimes ada certain things kita kena buat something with a new dengan benda-benda baru, cara baru, ataupun kena ada satu suntikan baru lah dalam perhubungan tu. Pertama, kita boleh hargai mereka dengan kata-kata. Walaupun sekecil-kecil perkataan, mungkin itu adalah besar bagi pasangan kita. Kadang-kadang kita tak perasan benda tu. And then macam mana kita buat pada mulanya bercinta, kita cuba bawakan balik benda tu kepada kita punya perkahwinan sekarang. Yang kedua adalah kita menyambut hari-hari istimewa pasangan kita dengan memberikan mereka hadiah, dengan ucapan. Jadi dengan seperti itu mereka akan rasa dihargai. Sebelum kahwin dan selepas kahwin kena terus menghangatkan percintaan walaupun belum kahwin. Ini tips lah untuk awal lah. Itulah dia. Okey, seperti mana apa yang dikongsikan oleh penonton kita di Facebook Live Wanita Hari ini daripada Syasha. Terima kasih Syasha komennya.
ataupun pertanyaannya, macam mana nak buat kejutan kalau si suami buat tak tahu je, asyik kata penat aja, aduh kan. Macam mana nak buat? Si suami lepaskan telefon di tangan, telefon kat tangan tak lepas 24 jam. Rasa nak rendam je telefon tu. Bagi minum air telefon. Mana saka telefon tu boleh keluar kat badan dia. Cuba bagi pendapat macam mana betul-betul meluahkan perasaan ni, Syasha ni. Itu marah betul tu. Jadi Puan Suzana, kita nak tahulah, sepatutnya kan kalau ada telefon pun tak sepatutnya memisahkan suami isteri ni. Sekarang ni ada macam-macam platform boleh ambil video sama-sama, dah ada TikTok, Reels, Instagram boleh ambil video sama-sama. Jadi macam mana kalau kita nak selesaikan masalah ini? Seorang ni memang dah bersungguh kan, lagi seorang ni buat tak tahu je. Kalau betul-betul telefon tu boleh menggunakan untuk mengeratkan lagi sebenarnya. Silakan Pak Suzana. Baik. Sebelum saya jawab soalan tadi, terima kasih. Baik, sebelum jawab soalan tu nak sentuh sikit tentang bahasa cinta lelaki, okey? Memang biasakan seperti yang Farin sebut, seperti yang dia Iman sebut tadi memang kebanyakan suami, kebanyakan lelaki bahasa cinta dia adalah tindakan. Dia jarang sangat nak luah. Kadang-kadang kalau isteri tanya, abang sayang saya tak? Diam je. Kadang-kadang tak tahu pun. Betul. Apa yang saya nak sebut dekat sini, okey? Walaupun itu bahasa cinta lelaki, okey, tapi yang saya nak sebut dekat sini, sebaik-baiknya sesekali kena luah. Alright? Bukan saja dari sudut emosi ataupun psikologi, tetapi Rasulullah SAW pernah bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, yang bermaksud, kalau kamu sayangkan saudara kamu, luahkanlah, kabarkanlah. Jadi kalau saudara tu mungkin jiran ke adik-beradik ni, kalau pasangan, lebih lagi lah, kena luahkan sesekali. Jangan tiap-tiap hari, tiap-tiap hari kan lagi pelik pula kan. Okay. So berbalik pada jawapan tadi, bab telefon, macam sebut tadi lah, memang kadang-kadang memang ramai sangat hari ni yang dimadukan dengan handphone. Alright. So apa yang boleh saya beritahu, khusus tak kira lah suami ke isteri, sebab ada juga isteri yang duk kira dengan handphone, tak kira suami ke isteri, kalau pasangan anda terlalu beria dengan handphone seorang-seorang dia, kalau macam tadi dia buat video TikTok, dia berdua tu lain cerita, tapi yang dia buat hal seorang-seorang dia duk sengih seorang-seorang dia dengan handphone. Kalau suami buat, isteri pergi kat sebelah, duduk kat sebelah, pegang peha, sapu, belai. Sama juga suami pun, kalau isteri tu ralik dengan handphone, pergi sebelah, pegang, peluk, belai. Cuba alihkan perhatian. Anda memang kena alihkan perhatian. Kalau anda benarkan keadaan itu berterusan, maka dia akan jadi lebih lalai. So kalau dia kata, ni kenapa pula yang dekat-dekat ni? Lah, abang tu kira handphone je. I jealous tau tak? Nak tak dalam handphone ni? Tadi nak kena handphone kan? Okay. So dia kena lawan rasa. Sebab kadang-kadang ada individu yang dia terleka dan pasangan pula tak meluahkan. Sebab tu Piramli pula sebut dalam cerita dia. Lain kali cakap biar terang. Amat ni action. Dia tak faham kan? Cakap, jadi kena bagi tahu. Abang, yang I tak suka lah you dengan handphone je. Apa kata sekarang ni I minta 30 minit je you spend masa dengan I. So kita kena bagi tahu dia. Itu cara untuk kita bantu pasangan supaya dia sedar diri. Sebab tu kena berterus terang. Kita kena proaktif lah Puan Suzana kan. Maksudnya dah nampak macam tu. Janganlah kita mengutuk, cakap di belakang ataupun komplain. Tapi pergilah dekat dia dan cakap biar terang kan. Kena ada action juga di situ ya. Okey, kita nak tanya pada Nizam pula. Kadang-kadang bila kita cakap tentang menghangatkan cinta rumah tangga, kadang orang secara klisenya orang selalu cakap pergilah bercuti, pergilah dinner dan sebagainya. Kadang-kala ada juga mereka yang dah berumah tangga ni terlupa bahawa ujian dugaan juga akan boleh mengeratkan dan menghangatkan perhubungan dan kadang-kadang membuatkan kita sedar sebenarnya kita sangat kasihkan pasangan kita. Seperti mana Nizam sendiri yang menjaga isteri yang mengidap kanser dan sebagainya. Jadi bagaimana keadaan itu dapat dilihat untuk dikatakan sebagai pengerat yang boleh menghangatkan lagi sebenarnya perkahwinan. Bukan setakat benda-benda yang senang lenang saja, tapi ujian dan dugaan juga mampu. Silakan Nizam. Yalah, semua orang tahu mungkin isteri saya cancer survivors dan masih lagi melalui perubatan, masih lagi dalam kemoterapi. Dan apabila dia realitinya apabila dia disahkan sebagai
pesakit kanser. Saya hilang arah sebenarnya. Saya hilang arah, saya hilang sebahagian nyawa saya. Dan ketika itu saya tahu bahawa memang saya sangat memerlukan dia. Saya rasa di ketika itu, di saat itu saya fikir saya tidak boleh kehilangan dia. Saya tak boleh dia tak ada. Sebab selama ni dia memang uruskan rumah, dia uruskan anak, dia uruskan sekolah anak dan segala-galanya. Dia uruskan. Saya kerja saya cik duit. Bekerja. Dan bila dia ada masalah itu, saya terasa that's it. Saya tak boleh biarkan dia. Dan daripada kesakitan dia itulah yang membuatkan saya membantu dia. Saya siapkan makan dia, saya masa kemo dia sakit, saya jaga dia, saya lebih mendekatkan diri saya dengan dia. Saya tanya sakit macam mana, kat mana sakit. Walaupun saya tahu saya tak boleh mampu nak buat apa pun sakit dia tu, tapi sekurang-kurangnya saya perlu ambil tahu yang dia sedang sakit. Dan saat-saat yang agak sukar saya lalui ialah apabila dia selepas membuat kemoterapi. Seminggu kemoterapi itu dia sangat menyakitkan. Dan dia tak mampu bergerak pun. Dia tak boleh bergerak. Dia tak boleh tidur. Dia tak boleh mengereng. Dia tak boleh duduk. Dia tak boleh. Semua dia tak boleh. Jadi apa yang saya perlu buat? Dan kalau saya tak pandai untuk menjaga dia, bermakna sia-sialah saya sebagai suami dia. Dahlah selama ni saya mungkin agak kurang cakap kat dia I love you apa semua. Saya bukan jenis begitu. Saya tahu saya sayang dia, tapi saya bukan jenis mengucapkan. Tapi bila saya diuji begini, baru saya tersedar dan terpaku bahawa di sini kita tidak boleh membiarkan dia keseorangan. Dan saya perlu menjaga dia. Dan mungkin juga saya harus tahu yang selama ni dia berkorban untuk saya, melahirkan 4 zuriat untuk saya, menjaga anak-anak. Apalah sangat kalau saya korbankan sedikit masa saya untuk menjaga dia waktu dia dalam kesakitan. Itu dan dia secara tidak langsung membuatkan saya rapat dengan dia. Itu yang kita nak dengar sebenarnya. Setiap ujian dugaan lebih mengeratkan, lebih merapatkan dan juga menzahirkan rasa cinta yang mungkin selama ini kita terlupa agaknya kan. Ya, betul. Kita pun nak dengarkan pandangan dan pendapat Adila juga tentang perkara inilah. Bagaimana sebenarnya masalah-masalah ataupun cabaran dalam perkahwinan ni sebenarnya yang menguatkan lagi rasa cinta suami dan isteri itu. Okey, so far dalam kehidupan berkeluarga Kak Adila ni, kita tak adalah diduga dengan masalah seperti yang dialami oleh Abang Nizam kita ya. So far Alhamdulillah kami berdua sihat. Alhamdulillah sampai sekarang belum lagi ada masalah-masalah yang sepertinya itulah. Cuma sesekali orang kata biasalah rumah tangga kan ada pasang surutnya, ada orang kata sekejap gaduh-gaduh manja adalah. Tapi daripada segi sakit ke apa tu memang tak adalah pula katanya. Jadi kami sentiasa orang kata macam saya dengan suami, kalau memang tak ada cakap sayang-sayang, tak ada. Kalau saya cakap sayang I love you, you sayang I tak, jawabnya memang sampai bila pun dia takkan jawab. Jadi tak payahlah saya nak tahu dia sayang saya ke tidak. Yang penting masa hari jadi saya dia tahu, walaupun kadang-kadang dia lupa. Nampak. Orang lelaki ni kan, dengar ni Farid. Orang lelaki selalu lupa tarikh anniversary. Satu. Lagi satu tarikh lahir. Kadang-kadang bila time dua date ni saya tunggu je ada ke tak apa-apa ni. Tapi tak apa. Sebagai seorang isteri saya tahu suami saya sibuk. Suami saya mencarikan orang kata duit untuk keluarga. Tak apalah. Dia sibuk tak apa. Tapi saya mesti ingatkan. Saya ingatkan cakap dengan anak-anak. Malam ni kalau anniversary katakan. Malam ni cakap Abah. Jom kita pergi makan ramai-ramai katanya. So bila macam tu macam kenapa pula bini aku ni nak ajak makan kat luar ramai-ramai kan. So mesti ada sesuatu kan. So lepas tu kita ni pula jenis macam saya dengan suami saya ni lebih suka orang kata melayan sosmed lah. Dekat Facebook, dekat Insta, biasalah perempuan katanya. So saya bila orang kata bila tiap kali tarikh lahir suami ke tarikh lahir anak-anak, semua kita akan ucapkan di Facebook, di Instagram. Jadi bila suami nampak je kata okey selamat menyambut ulang tahun perkahwinan yang keberapa katanya kan. Terus alamak aku lupa lagi katanya. Tapi kami ni memang
tak adalah orang kata nak yang romantik. Tak ada. Suami saya zaman muda memang bunga, beg besar, semua kau. Tapi dah lama-lama macam ni tak dapat lagi macam tu, tak apa ke tadi dah? Habis. Alamak. Tak ada. Tapi sebenarnya apa-apa pun, walaupun suami kita tak bagi tu semua, tapi sebagai seorang isteri kita kena tahu kalau suami kita tu sentiasa sibuk nak mencarikan yang terbaik untuk keluarga, itu dah menunjukkan bahawa dia sayang kat kita. Macam mana buat apa kita nak tanya lagi, you sayang I ke you sayang I? Mampu dia lempang kan. Okey. Baik Dila. Kita nak tanya pada Puan Suzana. Kita sebenarnya cukup menarik pada hari ini. Kita mendengar pandangan ataupun bahasa cinta lelaki dan wanita tau Puan Suzana. Jadi saya nak tanya juga sebenarnya, mungkin apa tips-tips ataupun sebagai contoh tadi, perlu ke kita memberi hadiah selalu ataupun macam tadi Nizam kata lelaki bahasanya lebih kepada perlakuan, wanita perlukan kata-kata. Jadi untuk pasangan suami isteri yang rasa hubungannya dah mungkin tak berapa hangat, apa yang mereka boleh lakukan dan juga untuk ada satu expectation yang orang kata boleh diterima lah untuk semua. Silakan Puan. Baik, terima kasih Farin. Okey. Satu, kita kena ingat bila kahwin adalah percampuran antara seorang individu lelaki dan seorang individu perempuan. Maksudnya lelaki dengan wanita. Okey. Jadi, kalau yang lelaki duk pegang bahasa lelaki, yang wanita duk pegang bahasa wanita, memang akan jadi pecah belah. Aku memang macam ni, aku macam ni. So, untuk ambil jalan yang terbaik adalah ambil yang tengah-tengah. Sebagai contoh, kalau isteri dia selalu nak tahu suami dia buat apa. Kadang-kadang kalau balik lambat dia akan call kan, tanya khabar. Jadi suami pula dia tak suka sebab rasa macam dia songkong. Ataupun kalau kat tempat kerja pun dia akan tanya. Jadi apa yang boleh dibuat? Isteri, kau jangan tanya. Apa nak makan ke? Suami tengok, kejaplah sibuk. Dah petik WhatsApp, tak respon, mesti dia marah. Kan? Yang suami pula bukannya tak sengaja respon sebab tengah sibuk. Jadi apa yang isteri boleh buat dalam keadaan nak tunjuk prihatin kasih sayang tadi, hantar je mesej. Abang, dah tengah hari, jangan lupa makan ya. ... Cukup. Suami baca, dia care pasal aku. Dan kita pula, maksud isteri pula, bila dah dia cakap macam tu, dia ayat penyata macam tu, dia tak mengharapkan jawapan. Suami baca double tick pun sebab dia dah hantar dah satu pesanan menunjukkan kasih sayang dia. Dan suami pula rasa, isteri aku tak kompong aku pun, isteri aku cuma memperingatkan. Jadi kita ambil jalan tengah. Sama macam Aira sebut tadi, lupa birthday. Kadang-kadang, itulah. Di kita ni handphone benda tu kan, ada event, every year boleh repeat saja. So untuk suami-suami sekarang ni, mana-mana yang ada dengar sekarang, tolong set dekat handphone masing-masing bila birthday isteri, bila anniversary, kemudian buat repeat every year. Jangan buat lupa. So kalau isteri pun yang suami tak buat, minta suami buat. Sebab walaupun benda itu adalah benda yang simple, tapi kadang-kadang yang simple itu yang pasangan suka, kita usahakanlah. Dan kalau bab hadiah, kalau rasa mampu silakan. Dan apa pengalaman saya sendiri berdengar kes, isteri ni biasanya dia tak hadiah sangat pun. Kalau contoh kau bagi ingatan, kau ingat birthday, ingat anniversary, bagi tahu wish apa benda, doa pun dah cukup. Cuma macam sebut tadi, kebanyakan lelaki lupa. Jadi kita ambil jalan tengah. Apa jalan tengah? Isteri ingatkan. Saya sendiri, ada beberapa tahun, esok birthday, malam, kalau occasion kan, abang, esok birthday Su tau. Bagi tahu. Ingatkan. Senang cerita. Ataupun kalau rasa hak sama ni suami tak bagi hadiah, awal-awal lagi seminggu sebelum tu, mesej dekat suami. Abang, lagi sebulan birthday saya tau. Tahun ni nak kelainan, nak minta hadiah. So kita yang tolong. Sebab tu dalam rumah tangga, kita tak boleh harapkan pasangan sahaja untuk bertindak. Tapi kita kena tolong pasangan tersebut buat sesuatu mengikut kehendak kita. Jangan paksa. Tapi orang kata cuba tolerate. Dan kalau contoh kata dah bagi tahu sebulan awal, insya-Allah dia prepare. Seminggu lagi pula tu ingat balik, abang lagi seminggu tau birthday ayah. Jangan lupa hadiah yang minta. Bertolak ansur tu. Yang betul. Baik. Kalau nak surprise, mungkin nak surprise dia lagi,
kita pula yang surprise. Betul. Jadi kita anggap kena itu tolong. satu tips dan juga rumusan yang cukup padat daripada Puan Suzana Ghazali, dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tetamu kita yang lain, Adida Idris dan juga Nizam Laksmana kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kami doakan kesemuanya terus kekal bahagia, dan untuk Nizam sendiri semoga isterinya terus kekal sihat, kembali sembuh dan segala yang terbaik untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Jadi Hawa, kalau orang terlupa berdi marah tak Hawa? Tak juga. Tak juga tapi itu antara tips Kering sikit. kena pegang. Okey. Baik, ada banyak lagi yang kita ingin kongsikan bersama dengan anda, jadi pastikan anda terus bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini, dan saya pasti ramai dalam kalangan anda wanita terutamanya mahu sentiasa kelihatan cantik dan dalam masa yang sama rasa begitu cergas sekali. Oleh itu hari ini dalam segmen Tajaan kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, iaitu pengasas B Asia Kosmetik dan juga Healthcare, untuk kongsikan perkara-perkara menarik mengenai produk-produk daripada B Asia. Assalamualaikum Dato' Azril. Waalaikumsalam, khabar Hawa, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Dato' Azril, sini kita ada beberapa produk, antaranya Ladies Collagen, Ladies Platinum, Segar Wangi Wash dan Kopi Serapat ya. Silakan Dato'. Okay. Terima kasih Hawa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton Wanita Hari Ini. Hawa, seperti mana Hawa katakan ya, wanita dan kecantikan sememangnya tidak dapat dipisahkan ya, dan saya sangat-sangat setuju Hawa dengan tajuk hari ini ya, hangatkan cinta selepas berkahwin. Dan ini hari ini saya bawakan ya, khusus untuk wanita ya, produk bersesuaian dengan anda, sebab saya percaya ya, setiap wanita, kalau lelaki tengok wanita ya, ataupun suami anda yang tengok anda, setiap lelaki sudah tentu ya mempunyai pandangan ataupun perspektif yang tersendiri. Jadi ya, pentingnya wanita ni untuk jaga dalaman, luaran ya, dan saya percaya Hawa, setiap wanita ya tak lari daripada masalah dalaman ya, dan wanita sering dikaitkan dengan permasalahan dalaman. Sebab apa ya, sering berlaku perubahan hormon, dan kalau kita perhatikan ya, antara tanda-tanda yang berlaku perubahan hormon ni adalah penuaan, cepat letih, lesu, kurang bermaya ya, masalah dalaman dan macam-macam lagi ya. Berbeza dengan wanita zaman dahulu, walaupun mereka dah berusia, mereka boleh kekal cergas, bertenaga. Tengok amalan nenek moyang kita dahulu, mereka mengamalkan ya pengambilan herba ataupun jamu ya, walaupun usia dah 50-an, 60-an, badan masih ramping, masih cantik, energi, tenaga masih kata orang tu utuh ya. Dan berbeza dengan wanita zaman sekarang, cepat letih, lesu, kurang bermaya ya Hawa. Dan cara yang paling mudah ya untuk anda amalkan jamu, hari ini dah ada cara yang paling mudah, yang mana di Asia pasarkan jus jamu moden ya, Ladies Collagen ataupun Ladies Platinum di Asia ni merangkumi ya herba-herba terbaik untuk dalaman wanita seperti kasih Fatimah, manja kani, asam syapat, purana lobata, purana mustika ya, yang mana herba-herba ni dah kata orang tu dibancuh ya. Rumusan yang terbaik kita adunkan dalam jus jamu moden, rasa pun sedap, tak ada rasa pahit lagi Hawa. Kalau dulu nak amalkan jamu rasa susah dan sebagainya, sekarang dah mudah ya. Anda hanya perlu dapatkan Ladies Collagen di Asia ni, harga RM35. Tuangkan dalam kub 15 hingga 30 ml, minum ya setiap pagi ketika perut kosong. Sebelum sarapan insya-Allah ya, seawal pengambilan ya, anda akan rasa lebih cergas, bertenaga. Bayangkan Hawa ya, kalau wanita yang berusia, bila mereka amalkan Ladies Collagen pun mereka rasa lebih bertenaga. Bayangkan ya, anda yang masih muda ya, 20-an, 30-an ya, ataupun yang baru berkahwin, yang inginkan kata orang tu seperti pengantin baru, saya sangat cadangkan ya, anda dapatkan Ladies Collagen di Asia yang berharga RM35 saja Hawa. Dan bercakap mengenai herba-herba ya, dalam Ladies Collagen ni ada ramuan seperti manja kani ya, yang mana kita ketahui khasiat manja kani ni kaya dengan tanin, vitamin C, kalsium ya, bersifat antibakteria. Kemudian ada kasih Fatimah yang dapat membantu memberi tenaga tambahan ya. Dan seterusnya ramuan seperti pinang. Kita ketahui khasiat pinang ni dapat membantu ya mengatasi masalah kesutihan, senggugut, haid tak teratur ya. Saya kira herba-herba ni sangat-sangat baik ya. Dan dalam Ladies Collagen juga ya, ada ramuan seperti Purana Melifika ya, yang mana Purana Melifika ni sangat subur ya di utara negara Thailand, yang mana herba ni kita gunakan dia mengikut satu kajian di University of Chulalongkorn di Bangkok ya, mendapati pengambilan Purana Melifika ni sangat bagus ya untuk dalaman wanita ya, dapat membantu melambatkan penuaan, melambatkan kronologi penuaan. Saya percaya wanita cukup risau dengan penuaan. Kemudian ia dapat membantu mencantikkan kulit, kuku dan juga rambut ya. Dan harga Ladies Collagen ni di Jombai ada promosi istimewa Hawa, dan sesuatu yang saya nak beritahu kepada penonton wanita hari ni ya, tak lama lagi ya, batch baru nanti Ladies Collagen dah harga baru RM38. Jadi jangan lupa dapatkan dengan segera, sementara harga murah sekarang di pasaran RM35 saja Hawa. Dan bagi anda ya yang dah berkahwin ataupun yang lebih berkemampuan, saya sangat cadangkan ya anda dapatkan Ladies Platinum di Asia
Pek isian 500 ml ni dapat membantu ya memberi keberkesanan yang lebih berganda sehingga 3 kali ganda lebih baik ya. Sebab apa, dalam ni ada tambahan ramuan seperti Cerebron F ya Hawa, yang mana Cerebron F ni dapat membantu mengekalkan kecantikan kulit ya. Bukan saja ada collagen, kalau ladies collagen ada collagen Hawa, tapi ladies platinum ni ada collagen, ada tambahan Cerebron F ya, yang mana Cerebron F ni mengikut kajian ya di sebuah universiti di Jepun ya oleh Profesor Takashi Dino, pengambilannya dapat membantu ya mengurangkan masalah jeragat, tumpuk hitam kat kulit ya. Saya percaya wanita juga mementingkan penjagaan kulit ya. Jadi cara yang paling mudah ya kalau kita nak amalkan macam-macam produk susah, tapi anda amalkan Ladies Platinum ni, satu produk dah cukup memadai ya. Harga RM79, mampu bertahan lama, isian 500 ml, cara pengambilan pun sama juga, satu hari sekali dah cukup. Kalau nak ambil 2 kali boleh ambil waktu pagi dan juga waktu malam sebelum tidur Hawa. Dan harga Ladies Platinum ni RM79 saja. Dan seterusnya Hawa, saya juga turut bawakan ya pembersih keintiman wanita itu Segar Wangi Wash ya. Saya percaya setiap wanita yang dah berkahwin ya, yang pernah datang bulan ya, pasti akan ada masalah discharge, bau yang kurang menyenangkan ya. Jadi pembersih keintiman wanita di ASEAN ni Segar Wangi Wash ni sangat-sangat membantu anda ya untuk membersih secara mendalam, yang mana ya ada ramuan antiseptik daripada sirih ya, sangat bagus untuk membasmi kotoran, mengurangkan bau ya. Dalam masa sama juga ya mengekalkan kesegaran bahagian keintiman ya. Saya kira harga Segar Wangi Wash ni RM22 ya, sangat-sangat membantu anda. Tambahan lagi ya ada ramuan serapat ya. Saya percaya serapat ni sangat bagus untuk wanita yang dah berkahwin Hawa ya. Dan yang terakhir ya, ada lagi satu lagi produk Hawa iaitu kopi serapat. Yang mana ya kopi serapat ni sebenarnya saya katakan ya, serapat ni sangat bagus ya, herba ni untuk wanita yang dah berkahwin ya, yang mana yang ingin menghangatkan kata orang tu seperti pengantin baru. Kopi serapat ni rasa sangat sedap Hawa. Harga RM30 di pasaran. Jadi anda boleh dapatkan ya, sebab ini bukan kopi biasa tapi kopi herba khusus untuk wanita, formulasi oleh pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi ya, yang mana saya kira harga RM30 ni anda mampu milik. Ada ramuan ginseng dan juga manja kani ya, sangat-sangat baik, dapat membantu memberi tenaga tambahan dan sangat sesuai untuk wanita yang dah berkahwin Hawa ya. Jadi secara ringkasnya ya, bagi anda wanita jangan lupa dapatkan rangkaian produk VASIA ya, Ladies Collagen, Ladies Platinum ya bagi anda yang berkemampuan. Dan dengan setiap pembelian RM100 anda akan mendapat tote bag VASIA ni secara percuma di jombai.my Hawa. Dan pembersih keintiman wanita Segar Wangi Wash harga RM22 dan juga kopi serapat harga RM30 saja. Ingat kalau ke kedai-kedai jamu pastikan VASIA baru beli, sebab apa VASIA adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik Hawa. Produk VASIA juga telah mendapat penganugerahan sebagai super brand ya. Bagi anda yang nak konsultasi secara percuma boleh hubungi online kami 1-800-883-990. Saya ulang balik, 1-800-883-990. Terima kasih Hawa, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi Dato' Azril. Waalaikumsalam. Itu dia perkongsian daripada Dato' Azril dari VASIA Cosmetic dan Healthcare tentang produk-produk daripada VASIA. Baiklah, kami di WHI ingin berehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini bersama saya dan juga Fahrin. Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita hari ini. Terima kasih kerana setia bersama kami dari awal sampailah sekarang. Macam-macam perkongsian untuk anda hari ini. Baik, tapi seperti biasa sebelum kami meninggalkan anda, ingin kami kongsikan serba ringkas statistik COVID-19 di negara kita. Apa kata kita saksikan untuk kita terus kekal prihatin. Kalau kita lihat kadarnya adalah pada sekitar lebih 6,000 kes baharu. Ada turun naiknya itu 6,380. Ada turun naiknya, tapi macam pernah saya katakan, kalau kita lihat kadar ni macam tak berubah apa kata kita semua cuba mempertingkatkan disiplin kita dalam keadaan sekarang. Seperti biasa keluar nak pergi bercuti dan sebagainya, tapi tingkatkan disiplin, mungkin ia boleh berubah. Betul tu. Sebelum ini kita diingatkan untuk pastikan pakai double mask kan, pakai mask surgeon dalam dan fabric di luar, dan antara lain sebab kita sentiasa ingatkan untuk patuh kepada SOP ini supaya tak akan terjadinya gelombang Disember ini yang sangat kita risaukan kan. Ini kita kongsikan ni, peningkatan kes COVID-19 menyumbang kepada keadaan ICU yang semakin tenat. Sebab itu saya katakan kita tidak boleh sambil lewa kerana kita tidak mahu kejadian sekali lagi total lockdown berlaku di negara kita. Baru keadaan dah bertambah baik kan. Dan dalam masa yang sama jangan kita ingat yang sudah lengkap divaksinasi ini dah dapat 2 dos betul-betul dilindungi daripada virus COVID-19. Ada saja yang kita dengar, tetapi dalam masa yang sama keadaan
keadaannya tidaklah begitu kritikal. Oleh itu kanak-kanak pun belum divaksin lagi kan. Dan itu mengenai COVID-19, tetapi saya dah halalang siap-siap begini ni awal sebenarnya. Saya rasa saya ingat saya dah boleh pergi kenduri Hakim Rusli, saya ingat dia. Itulah tahniah kita ucapkan kepada Hakim Rusli yang hari ini nikahnya. Iaitu pada 19 November. Kita ucapkan, kita doakan yang terbaik dan sebaiknya untuk Hakim Rusli dan juga kita semualah. Okey. Baik, kami akan kembali untuk hari Sabtu esok, WHI Extra jam 12 tengah hari. Pastinya ekstra kerana esok cukup menarik awal. Topik kita ialah kaki filter. Selalu orang perempuan apa? Lelaki pun sama sebenarnya. Dia tentang karya fotografi yang menggunakan filter juga. Sama-sama kita saksikan jam 12 tengah hari esok. Bersama saya dan juga Sugita. Baik, di hari Jumaat ini terus panjatkan doa-doa yang terbaik untuk kita semua. Dan mungkin kalau ada rasa nak bersedekah dan sebagainya, hari ini merupakan hari yang terbaik juga untuk anda dan kita semua. Baik, kita tinggalkan mereka di sini. Jaga diri, patuh SOP. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia, tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati.